أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم سلمنا وسلم ما معنا، واحفظنا واحفظ ما معنا، وبلغنا وبلغ ما معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمدلله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ni asal makna dia cabang lah. Cabang. Sya'ban ni nya. Jadi masa Rasulullah dulu ni nya ada hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, atadaruna lima summiya Sya'ban. Hadis kelebihan Sya'ban, bacalah sikit. Nabi tanya para sahabat, adakah kamu tahu kerana apa diletak nama kan bulan Sya'ban tu Sya'ban? Adakah kamu tahu kerana apa diletak nama bulan Sya'ban tu Sya'ban? Nabi itu tanya Rasulullah. Nabi itu tanya para sahabat. Rasulullah tu tanya para sahabat. Salah tu. Jadi qalu, berkatalah mereka itu para sahabat tu, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang terlebih mengetahui. Sebab diletak namakan bulan Sya'ban tu Sya'ban. Asalnya Nabi SAW tanya sahabat, sebab apakah diletak nama bulan Sya'ban tu Sya'ban? Maka para sahabat jawab, Allah dan Rasul lah yang terlebih mengetahui. Situ sebab diletak nama kan bulan Sya'ban tu Sya'ban. Dan tak tahu kalau para sahabat tu kata mengancam tu, qala, bersabdalah ia Nabi tadi, li'annahu, kerana bahawasanya Sya'ban tu diletak nama kan bulan Sya'ban tu, yatasya'abu fihi khairun kasirun, bercabanglah padanya, pada bulan Sya'ban tu nya, oleh kebaikan yang banyak ni di bulan Sya'ban ni. Bulan Sya'ban ni bulan yang tercabanglah padanya beberapa kebaikan yang banyak. Dalam banyak itulah kita ni nya kena sama-samalah usaha tu pada mendapatkan kebaikan kebajikan yang ada di dalam bulan Sya'ban ni nya. Situ Zubdatul Wa'izin wa an Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'ban khamsata ahrufin yu'ta bi kulli harfin atiyatan lil mu'minin bisyin asyaraf wasyafa'ah wabil ain al-izzah wal karamah wabil ba' al-birru wabil alif al-ulfah wabin nun an-nur. Ini setengah daripada kelebihan bulan Sya'ban kita. Rejak lepas dah. Daripada Yahya bin Mu'adz annahu qala
Inna fi Sya'ban, sesungguhnya pada 8 Sya'ban tu, pada sebutan bulan Sya'ban tu, khamsata ahrufin, dia ada 5 huruf. Shim, Ain, Ba, Alif, Nun. Itu Sya'ban. Dia ada 5 huruf. Dan yu'ta bi kulli harfin, diberikan bagi tiap-tiap huruf daripada 5 dunia, atiyah lil mu'minin, akan pemberian bagi orang yang beriman. Apakah tiap-tiap satu huruf? Apakah pemberian Allah Ta'ala bagi kita orang yang beriman ni? Bisyin, shim, Sya'ban dunia. Shim tu nya asyaraf, kemuliaan, wasyafa'ah, dan juga pertolongan. Tu shim pada Sya'ban. Dah berkait dengan kita orang beriman, beramal akan sebagai amal yang soleh. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita syaraf, kemuliaan, dan juga syafa'ah. Wabil ain pada Sya'ban dunia, al-izzatu wal karamah. Allah Ta'ala beri kepada kita kemuliaan, izzah pun kemuliaan, al-karamah pun kemuliaan. Sekiranya jikalau kita tu ada amalan sebagai kita orang beriman di bulan Sya'ban ni, Allah Ta'ala bagi banyak tu, dia panggil Sya'ban, dia cabang kebaikan dan kebajikan. Wabil ba, dan pada ba pada Sya'ban tu, al-birru, kebaikan juga, nah, kebajikan, bir tadi dia. Wabil alifi, al-ulfah, dan dengan alif pada Sya'ban tu nya ulfah. Ulfah ni makna berjinak-jinak ataupun lemah lembut, tak liar kita. Dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan amal ibadat kepada Allah Taala. Wabin nun pada Sya'ban tu, an-nur, Allah Taala bagi nur kepada kita. Inilah setengah daripada kelebihan Sya'ban, sehingganya huruf-huruf. Nah, Sya'ban tu pun setiap satu huruf ada kebaikan dan kebajikan pada kita. Dia ada 5 huruf. Shim, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'ban. Waliza qila, dan kerana inilah dikatakan, qil kata, rajaba li tathhiril badan. Rejab hak lepas tu menyucikan badan. Wa Sya'ban li tathhiril qalbi. Sya'ban bagi menyucikan hati. Wa Ramadan li tathhir ruh. Ramadan tu bagi menyucikan ruh. Ini 3 bulan ni dia ada kelebihan yang tertentu pada dia. Kita tu kena ada sangkutan dengan kelebihan-kelebihan pemberian Allah Ta'ala di 3 bulan betul-betul, dan kita kena ikut amal. Dan bulan Rejab kita menyucikan badan kita, dan dosa lah, daripada dosa istighfar. Sya'ban menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat dicela. Ramadan li tathhir ruh, menyucikan ruh. Fa inna ma yathaharu al-badan fi Rajabah, maka bahasa siapa-siapa yang menyuci siapa akan badan pada bulan Rajab, tentu sekali yathurul qalba fi Sya'ban. Macam menyuci ia akan hati dia pada bulan Sya'ban. Sebab 3 bulan ni dia berturut ni memanglah. Kalau mengikutlah, ini perkataan ulama lah. Dia 3 tu ada saja kebaikan. Wa man yathuru qalba fi Sya'ban, siapa-siapa yang menyuci siapa akan hati dia pada Sya'ban, yathuru ruh fi Ramadan. Saya menyuci akan ruh pada bulan Ramadan. Ruh kita disuci. Tapi dia kena bermula dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita nak sambut Ramadan. Jangan kita sekadar menyambut Ramadan, ketiba Ramadan, dengan kita tidak ada persiapan untuk nak menyambut Ramadan secara amalan ibadat lah. Cara bazar Ramadan apa tu, hari ni telah pun diiklan dah. Ni cara amalan kita ni. Tu situ. Fa illam yathurul badan fil Rajab, maka jika tidak menyuci akan badan pada bulan Rajab, wal qalba fi Sya'ban, dan tidak menyuci ia kata Sya'ban, pamata yathur ruh fi Ramadan, maka macam mana
nak menyuci lahirkan roh pada bulan Ramadan. Ini kita kena fikirlah. Jadi bulan Ramadan tu bulan kita nak menyucikan roh. Tapi kalaulah kita tak suci badan pada bulan Rejab, tak menyuci hati bulan Syaban, macam mana kita nak suci roh kita pada bulan Ramadan? Ini cakap para ulama. Tu cakap para ulama. Waliza qala ba'dul hukama. Dan kerana inilah, kerana suci-suci badan pada Rejab, hati pada Syaban, roh pada Ramadan tu. Qala ba'dul hukama, telah berkata oleh setengah hukama, inna rajaba lil istighfar minaz dzunub. Sesungguhnya Rejab tu bagi minta ampun daripada dosa. Wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban ni bulan mengislahkan dan membersihkan hati daripada keaiban hati, iaitu sifat mazmumah. Kita kena berkira juga dengan sifat mazmumah yang ada pada kita. Wa Ramadan li tanwiril qulub, dan Ramadan tu bagi mencahayakan hati. Kalaulah kita dapat istighfar pada bulan Rejab dosa tu suci badan, dapat kita islahkah qalbi, hati dan itu makna dia suci hati. Tentu sekali bulan Ramadan kita dapat menyucikan hati kita, tanwid, bukan menyuci dak, mencahayakan hati, yakni ruh lah. Itulah kelebihan yang ada pada bulan 3 bulan berturut-turut, Rejab, Sya'ban. Sebab itulah ulama-ulama doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, kerana dia ada kelebihan tertentu. Saya sebagai peringatan dah saja, kembali kepada kita lah tentunya. Tapi tetap ada kelebihan di 3 bulan berturut-turut. Selesai dalam bahasan tu sikit banyak, kita pun tidak berapa minggu lagi lah akan sambut Ramadan. Ni malam ni berapa? 8 dah kan? 7, 8 dah. Dan 2 minggu, 3 minggu lagi. Sambutlah Ramadan. Masuk bahasan kitab kita lah, kembali kepada ilmu akidah, ilmu usuluddin, yang wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf ni mengetahui alam tafsil. Walau macam mana pun, kita kena usaha, jangan kita ringankan berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin kita ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bahasan bab qiyamuhu ta'ala binafsih lagi kita ni. Dan bermula dalil di atas adanya Allah Ta'ala dengan cara-cara diri itu. Ambil baliklah dalil dia. Yang mana huraian cara-cara diri itu diambilkan daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Nampak? Qiyamuhu ta'ala binafsih artinya adanya Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Dan maka ada baginya 2 makna. Yang pertama, lepaslah ia daripada zat, yakni tafsir pada kata lepas daripada zat, tiada berkehendak kepada zat. Kerana ia Allah Ta'ala zat dah, maka zat itu tiada berkehendak ia zat kepada zat. Kena sampai fikiran kita, kena cerah fikiran kita. Jangan kita ikut sama sekali mereka-mereka yang mengatakan tak perlu ilmu akidah, tak perlu sifat 20, jangan. Kita kena bagi dapat memahami dan mengerti. Situ. Yang keduanya, lepas ia Allah Ta'ala daripada yang menjadi akan dia akan Allah. Itulah makna maksud daripada kata qiyamuhu binafsih, ataupun ada cara-cara diri. 2-3 minggu dah kita dah bahas ni. Ni masuk dalil pun masuk dah minggu lepas sikit dah. Dan bermula dalil atas adanya Allah Ta'ala dengan cara-cara diri itu. Ini tafsir daripada qiyamuhu ta'ala binafsih. Dalam Quran, wa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum, ia Allah Ta'ala yang hidup, lagi pula yang berdiri dengan sendiri. Ataupun yang bersifat dengan sifat hayat, lagi pula yang bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan dia nak dalil. Kan barulah dia masuk dalam ta'rif ma'rifah, al-jazmul mutabik lil haq an dalilin. Jazam yang betul bagi yang sebenar daripada dalil. Yang terjadilah jazam tu daripada dalil. Kita satu-satu sifat tu kena beri lekat 3. Satunya kena jazam, yang keduanya kena bagi betul dengan huraian yang sebenar. Dengan yang sebenar.
lil waqi', lil haq, sama ya. Yang tiganya kena ada dalil yang menunjuk di atas kata betul jazam kita tadi. Itulah bahasan ilmu akidah. Nah, setiap kita ilmu sunnah. Kalau cara lain tu wallahu alam lah. Dah. Tu cara lain tu. Dah. Tu inilah kitab mana pun begitulah. Tu. Ni dalil ni. Dah. Dalil dia ialah kita fikir. Kita masing-masing, kita sendiri-sendiri ini, kita kena fikir, kita kena tilik, kita kena renung dengan pemikiran kita. Nah, fikir lagu mana? Rupa fikir. Cara nak fikir. Bahawasanya, jikalau tiada adalah ia Allah Ta'ala tu. Nah, dengan cara-cara diri. Tengok. Tu jalan fikiran. Kita kena guna ni akal mai ke sini ni. Jangan kita tak ambil berat ni. Ada. Takut-takut kita tidak termasuk di dalam golongan orang yang dah mengerti, memahami ilmu usul, ilmu akidah. Takut hidup ya. Ada. Tidak dah. Tu dia kena fikir dia. Tengok. Ialah kita fikir bahawasanya jikalau tidak ada lah ia Allah Ta'ala tu. Tak ada dengan cara-cara diri. Yang terjemah dia qiyabuhum nafsi diri sendiri dia kan. Dia terjemah situ sini. Ada. Lagu mana oi? Dah taswir daripada kata jikalau tiada adalah ia Allah Ta'ala tu dengan cara-cara diri, dengan bahawa berkehendaklah ia Allah Ta'ala kepada zat. Tu makna tiada ada dengan cara-cara diri, dengan bahawa berkehendaklah Allah Ta'ala kepada zat. Berkehendak kepada zat tu taswir pada kata tiada ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Itu dia kena pikul orang tu. Dengan bahawa berkehendak Allah Ta'ala tu kepada zat. Jawab jikalau naca adalah ia Allah Ta'ala sifat. Kalau macam tu Allah Ta'ala sifat. Dah. Tu nak pergi nampak situ tu usul ni dia tekan situ kan. Jangan tolak. Tak boleh. Dah. Kadang-kadang terlintas mari, terasa mari, apa ni macam ni? Tak boleh. Ini ilmu duduk depan. Ini untuk kita awam. Untuk kuat masjid-masjid. Untuk kuat surau-surau. Kalau bahasa yang tinggi lagi tu dia kena pergi tempat lah. Tapi kalau kita faham, mengerti qadat ni pun alhamdulillah dah dalam bab ni. Dah. Tu yang duk bawa tu. Dia tengok tu. Nak pergi sampai ni lah belajar. Dia kena ada sifat kesungguhan. Di kita adanya dalam bahasa Arab dia dengan mujahadah. Mujahadah ni kesungguhan lah. Dah. Tu situ. Kena banyak sabar. Dia ada macam-macam ujian. Ada kan? Tengok. Nak bagi tembus fikiran di situ dah. Barang dalil di atas adanya Allah Ta'ala dengan cara-cara diri itu. Ialah kita fikir lagu mana? Bahawasanya kalau tiada adalah ia Allah Ta'ala dengan cara-cara dia. Jikalau tiada ada. Padahal kita yakin kan Allah Ta'ala adanya Allah Ta'ala cara-cara diri. Tapi nak bagi jadi dalil tu, nak buat mula tebah buat dalil tu, dia kena cakap macam tu. Ulama yang cakap, kita baca ya. Tapi akal kita kena sampai lah. Ya. Tu situ. Yalah kita ke semua lah. Kita ni tak boleh letak orang lain dah. Fikir bahawasanya jikalau tiada ada lah ia Allah Ta'ala ni rupa fikir. Kalau tak ada. Tiada ada Allah Ta'ala dengan cara diri. Apa? Tu. Maknanya tak bersifat qiyamuhu ta'ala nafsih lah. Dengan bahawa taswir pada kata jikalau tiada ada Allah Ta'ala dengan cara diri, dengan bahawa berkehendak Allah Ta'ala kata zat. Itu taswir rupa tiada ada Allah dengan cara diri. Nak kita nampak tu. Akal kena berjalan lalu dah. Orang panggil ba tu ba taswiriyah. Tu dengan tu. Ba Arab tu. Ba harfu jarrin dia. Dia terjemahkan dengan bahasa Melayu. Tu. Jawab jikalau. Kerana jikalau ni setengah daripada haraf syarat. Jawab jikalau. Naca adalah ia Allah Ta'ala tu sifat. Sampai tak fikiran kita? Dia nak kena sampai kerana dalil-dalil akli. Dah. Situ. Tentu tu sifat.
Zat Allah Ta'ala tu nya sifat lah. Sebab dia tidak ada dengan cara sebab apa? Sebab makna. Bagi qiyamuhu ta'ala mesti dia terbit dua kan? Nah, satunya dia panggil tidak berhajat. La yahtaju ilal mahallin wala ila muhassisin. Tu kalau pergi ke Arab. Ini dia terjemah syak dah bagi kita. Dan kalau buka Kifatul Awam, kita tengok Syarqawi Hudi, dia kena halau ke kitab-kitab ulama lah. Tu kita bukan nak boleh kira sama-sama kita. Tu. Macam tu. Nabi sangat takut tu dalam bab ni, dalam hadis. Akhir-akhir zaman ni dia tasa'alun. Tanya menanyalah mereka itu manusia pada akhir zaman ni nya. Langit siapa Kau nak jawab Allah. Bumi siapa buat? Kau nak jawab Allah sama manusia akhir zaman. Allah siapa buat malah nak cerita lah. Tu Nabi ada sebut dah dalam kitab tu. Kalau tak kuat ilmu akidah, insya-Allah. Memanglah aja Allah lah buat langit, lah bumi. Siapa dia Allah, macam-macam dia akan timbul. Tu. Allah tu lafzul jalalah. Ismun li zatin wajibal wujud. Kita tak boleh buat mudah tu. Tu situ. Tu dia. Tu dengan tu taswir, yang panggil taswir rupa. Jikalau tiada ada Ta'ala dengan caca diri. Lagu mana? Dengan bahawa berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Kalau Allah Ta'ala kepada zat, tentulah zat Allah Ta'ala tu sifat. Siapa kita kata warna kuning kan? Putih dia. Berkehendak kepada kapah. Jadi, putih tu apabila sebut kata putih tu berkehendak kepada kapah, dia bertengak di kapah dengan selalu dah. Putih tu adalah sifat. Maka sifat yang baru tu kena qada arad. Itu dia bercakap dalam ilmu usul. Dia tak pasti kita boleh sebut, tak boleh sebut. Dia ada pengertian dia. Erti. Kalau tak jadi masalah. Setengah daripada akidah i'tiqad puak-puak Kristian tu bahawasanya Tuhan tu kena kepada cahaya yang berjelera masuk dalam Nabi Musa. Ada juga kata Tuhan tu sifat yang masuk dalam Nabi Musa. Tu kalau kita lepas ke orang lain. Itulah setengah-setengah tu saya pun berasa kebimbangan berkaitan dengan nama Allah dengan. Apabila mereka dapat guna nama Allah, takut dia hurai cara dia. Orang kita ni tak kuat mana dalam bab ni, terpengaruh sana pula dah. Saya tahu. Waktu pandai sangat. Cara-cara nak pujuk kita ni nak bagi terlibat dengan agama mereka itu. Kita sama-sama Tuhan kepada Allah Ta'ala. Ada. Hak cara semayang saya semalam 5 waktu pun betul kena. Hak cara seminggu sekali pun betul. Kenakah budak-budak muda habis. Ini yang kita kena jaga masa depan. Tu. Habis itulah. Dia nak cerita lagi lah ni. Dalil tu. Naca adalah ia Allah Ta'ala sifat. Dan jika ia Allah Ta'ala tu sifat. Pergi lagi. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, kena ke sifat. Bermula daripada katanya, jikalau ia berkehendak kepada zat, tentu dia sifat. Sekiranya jikalau dia tu sifat, nacaya tidak bersifat lah ia dengan sifat ma'ani, sifat qadrat, masalan. Dia tak ada sifat ma'ani. Kerana apa? Kerana sifat ma'ani ini ialah jenis sifat yang ada di zat. Tiba-tiba Allah Ta'ala tu kena sifat. Sifat ma'ani tak ada. Qadrat tak boleh ada, iradat tak boleh ada, ilmu tak boleh ada, sama' tak boleh ada. Maka Allah Ta'ala buat bumi dengan qadrat, mengetahui dengan sifat ilmu. Tengok ada, boleh tak ada. Jadi alam ni tak boleh ada. Maka tak ada alam tu nya, tak ada makhluk tu mustahil. Sebab makhluk ni ada dengan musyahadah. Tak kala tu Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat ma'ni. Maka Allah Ta'ala tu bukan kena sifat, hanya kena zat. Dia akal bawa macam tu ya, kan nak kena ayat Quran hadis sangat. Akal yang Tuhan bagi itu boleh kita baca dengan cara memikir, merenung, dengan cara halus perhatian. Ada tu cakap juga dia kena macam tu, tapi cari jalan yang betul lah. Tu lorong dia. Tiba-tiba kita faham lah, alhamdulillah jadi dalil ya. Tu satu qadrat masalan. Qadrat tu nya sifat ma'ani ya.
Tak boleh ada lah kudrat apabila Allah Ta'ala tu kena sifat. Kerana kudrat iradat ni jenis sifat yang ada di zat. Nah, dia tak boleh duduk sesama sifat. Kalau zat Allah Ta'ala kena sifat, buat ni tak ada. Kalau tak ada kudrat iradat, langit bumi tak ada. Kalau langit bumi tak ada artinya, itu tempat mustahil sebab langit bumi dia ada. Kita dia ada. Menunjuk kata Allah Ta'ala bersifat kudrat. Dia macam tu dia bawa. Nak pergi tembus fikiran situ tu. Dia hajat sangat dah. Sebab tu dalam jelis ilmu ni, kalau kita ada pula dah mesyuarat kecil, free, tak dapat langsung. Saya biasa dengar kadang, ustaz tu dah baca apa? Dia dah buat kerja lain nak kerja apa? Dia kena fikir sungguh, kita mengaji bersama orang. Tiada, ialah kita fikir. Lepas tu kita tak fikir. Ustaz sejak-sejak buat keluar jirim. Sejak-sejak cerita jisim. Sejak-sejak cerita sifat kita ada halau kelain fikiran peri. Itulah. Ini yang paling kita takut sekali tu. Dari situ. Dan sifat maknawiyah. Itu atas tu cara kitab. Atas pada katanya. Sifat makni. Tidak bersifat dia dengan sifat maknawiyah. Seperti kaunuhu qadiran. Sebab apa kaunuhu qadiran ni, dia mari daripada kudrat. Lazim melazum kan? Kita baca lah tu. Kalau tak ada kudrat, kaunuhu qadiran tak ada. Maka tentulah tak dapat mengadakan makhluk ini. Tak boleh ada makhluk ni. Sebab apa? Allah ahli sunnah wal jamaah kita, Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan sifat kudrat. Maka jenis sifat kudrat, bahkan kesemua sifat ma'ani itunya, dia ada di zat. Kalaulah zat Allah Ta'ala tu sifat, kalaulah Allah Ta'ala sifat, puak ni tak ada. Ni sifat-sifat ni tak ada. As-sifatu la tattasifu bis-sifat, ay sifatil ma'ani. Kalau kita pergi ke tinggi sikit lagi Arab, bermula sifat tu tidak bersifat lah ia sesama sifat. Bahkan sifat tu dia bersifat dengan zat. Kita duk bahas tu pula. Allah Ta'ala tu zat, bukan kena kerana sifat. Allah Ta'ala tu zat, bukan kena kerana cahaya. Sebagaimana mengiktikadlah oleh setengah-setengah hamba Allah Ta'ala hak sesat tadi. Duk tolak hak tu lah. Kerana Kristian dengan kita ni hampir sangat. Tengok dia nak guna, nak gabung nama Allah tu. Buat masa sekarang. Bukan di luar negara, dalam Malaysia kita ada dia. Dia naik dia nak guna nama Allah. Tengok. Itu dia takut. Nama Allah dah. Buat tatu dengan nama Allah Ta'ala. Selera tak buat kita. Itulah. Habis. Maka batal. Tak dapat mengada makhluk ini batal. Sebab apa kata batal? Kerana makhluk ini sudah adanya makhluk dengan dapat dipandang dengan mata kepala. Tak nampak lagi wallah. Diri kita ni makhluk. Bekasan dia kata Allah Ta'ala ni. Langit bumi tu makhluk. Kalaulah Allah Ta'ala tak buat makhluk ni, kita pun tak ada. Dia biasa tu. Kita makhluk ni. Sebab dia tak batal. Itu dia sangkut dengan akal juga. Dia dapat dipandang dengan mata kepala. Kalau nak tengok langit tak nampak, tengok teri kita tu. Tu makhluk juga lah tu. Ada. Itu dalil yang menunjuk bahasanya Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala nafsi tu. Walaupun dia tali mengikut kudrat, tapi tu dia dah tali dia. Ada. Kerana makhluk ini sudah adanya makhluk dengan dapat dipandang dengan mata kepala. Selesai masalah. Tawakada yang menjadi akan dia, akan Allah. Ini mudah lagi. Kan? Ada. Ini dia mudah lagi sebab kita bahas di qidam dulu dia. Atawa ni atah pada katanya. Berkehendak la ia kedazat. Nasca ada la ia sifat. Dia jawab sana. Ini kaedah kitab. Dia baca kitab, dia kena baca macam tu. Dia tengok atah mana. Istinah bayan ke. Apa dia kira habis. Sebab ilmu. Maka kita nak dapat memahami dalam bab tu, dia kena ada sifat mujahadah pada kita. Dengan elok-elok teliti, guna akal. Atau ni atas sana orang. Tak ada kalamnya, dalil kita ni kan. Bermula ayat tadi satu makna daripada dua makna. Kerana makna qiyamuhu ta'ala nafsi itu dia terbit dua. Saya tahu. Dan bermula dalil di atas adanya Ta'ala dengan cara-cara itu ialah kita fikir.
Bahawasanya kalau tiada ada oleh dengan cacat diri, dengan bahawa dia hidup. Nah, dengan bahawa berkehendak Allah Ta'ala kedai yang menjadi akan dia akan Allah. Dia lebih doakan. Dengan bahawa kehendak tu, dia taswi pada kata, tiada berdiri dengan sendiri juga. Dia lebih dua makna. Maka tentulah baru. Selesai dah ni. Keadaan Allah Ta'ala tu. Ada Allah Ta'ala tu jangan dengan jalan berkehendak kepada orang, kepada tukang, kepada yang mengadakan dia. Tentu dia baru. Kalau baru balik bak kita mau lepas ya. Gitu dalam bak khiyam sini hak panjang sikit dia orang tempat berhajat kita zat dia lah. Kalau dia berhajat tak tentu sifat situlah nak kita temui. Ni mudah ya. Tu pun akal juga. Kalau Allah Ta'ala berhajat kena menjadi akan dia tentu baru tu. Kalau tak fikir kan nampak juga. Dia kena turun juga sikit pun. Dalam air dia kalau nak misalnya korang-korangnya apa sebab kaki barulah nak nampak. Kalau dalam sikit kena sampai sekat letak ngarung barulah nak nampak. Tu dia kena macam tu, dia kena usaha main duduk tak tebing tengok ya ikan tak lompat masuk dalam mata. Dia kena usaha. Tengok dia penjabir. Ni mudah. Dan jika ada Allah Ta'ala baru maka mustahil. Sebab apa? Kerana telah nyatanya pada dalil qidam telah lalu. Selesai masalah. Tapi dia tangkap fikiran ni, dia angkat. Nah, nyata dah. Ada. Maka tentulah baru. Dan jika ia Allah Ta'ala baru, maka mustahil. Apa makna baru? Ada. Pas tak ada. Ada baru. Kita ni baru kan? Allah Ta'ala qadim. Nah, sebab apa? Kerana telah nyatanya mustahil baru tu pada dalil qidam yang telah lalu. Faham dah wujud qidam dia. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Apa qidam? Tidak ada, Allah Ta'ala tidak ada mula. Selesai masalah tu. Sikit ya. Tapi dia nak kita tanya ada nazar. Kalau setengah tu ada renung dia panggil. Dia renung. Banyak tu ya tu. Kalau begitu, baca dah badal tetaplah ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Baru kejap belok. Sebab kita pergi dah pun jikalau tak boleh pergi. Kalaulah macam ni jadi kalau tak pergi cara-cara diri tentu berhajat ke zat. Baca sikit tak lepas. Berhajat kena menjadi. Allah ke depan tak lepas. Kalau dia tentu baru ni mustahil kan. Ada. Saya tahu. Kalau begitu tetaplah ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Salah. Kalau faham cukup lah. Yakni ada Allah Ta'ala dengan cara-cara diri itu tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Ada tu ya. Sebab bahasa kayak macam maksudnya tak berkehendak tak, tidak berkehendak dan jadi itulah qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidak ada Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kena menjadi. Yang dia ambil faham dia berkata adalah ia. Adanya Ta'ala dengan cara-cara diri. Tu situ. Tu. Kata ada Allah Ta'ala adanya. Tidak berkehendak kepada zat, tidak berkehendak kepada yang menjadi. Seperti firman Allah Ta'ala. Betul dengan Allah Ta'ala sebut. Wal hayyul qayyum. Pada fikiran akal kita pun ya. Ada Allah Ta'ala adanya. Tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat jadi. Dalam Al-Quran pun ya. Huwal hayyul qayyum. Ia Allah Ta'ala yang hidup, yang berdiri dengan sendiri. Dia kena bagi sama dengan itu. Itulah baru jadi akidah. Artinya ialah Allah Ta'ala tu Tuhan yang hidup, lagi adanya Allah Ta'ala dengan cara-cara diri. Itu. Tapi kena bagi nampak pada fikiran. Elok-elok kita ada pun. Wallahu a'lam. InsyaAllah lah. Minggu depan tak sikit lagi 2 minggu ikut no. Lepas tu puasa Aida ni. Sebab dia sampai tempat sini macam mana? Dia 29 tu dia dah. Dia 25 dia suruh tambah 4 minit kan. Sini betul tu. Betul lah dia. Boleh azan kali dah. Dia suruh tambah 4 minit kan. Tu tambah dah tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma inna nas'aluka wa jami'al mu'minin alhamdulillah min taqabbalallahu minkum. Allah ya Rasul